Okey, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel saya. So, sambungan untuk bahagian pertama. Dalam bahagian pertama, saya sudah pun explain kepada awak bagaimana mencari nilai resultant force dua daripada empat situasi. Okey, situasi pertama, jika daya pada bertindak kepada objek berada dalam arah yang sama. Okey, arah yang sama, kedua-duanya ke kanan atau kedua-duanya ke kiri. Itu situasi pertama. Apa perlu kita buat? Kita buat summation. Okey, summation of the force, tambah saja. Alright. Dan daya tersebut directionnya bertindak kepada arah kedua-dua force. Kalau force tu dua-dua ke kanan, maka directionnya ke kanan. Okey. Kalau dua-dua force tu bertindak ke kiri, maka direction of the resultant force adalah towards the left, ke kiri. Itu situasi pertama. Situasi kedua adalah apabila daya yang bertindak kepada objek is in opposite direction. Opposite direction, arah yang bertentangan. Satu ke kanan, satu lagi ke kiri. Apa perlu kita buat untuk kita dapatkan resultant force? Kita buat vector sum. Apa itu vector sum? Kita tambah. Tapi kita assume, sebelum kita buat penambahan tu, kita assume force yang bertindak ke kanan adalah positive force, positive value force. Force yang ke arah kiri ataupun in the direction towards the left, kita assume a negative value of force. Kita tambah. Contohnya negatif 8. Kenapa negatif 8? Sebab ke kiri. Positif 6. Kenapa positif 6? Sebab ke kanan. So kita tambah dua-dua, kita dapat nilai resultant force. Dan directionnya, kenapa kita dapat towards the left? Kita akan dapat direction towards the larger force. Okay, mesti ambil the direction of the larger force. Okay, so that's it untuk dua situasi yang pertama. So untuk video kali ni kita sambung untuk situasi ketiga. Apa itu situasi ketiga? Okay, dalam video yang lepas saya ada explain dekat awak, jangan sebut atau jangan tulis jawapan awak arah berbeza. Arah berbeza tak sama dengan arah bertentangan. Okay, macam ni bertentangan. Situation 2, opposite direction, arah bertentangan. Opposite 3 adalah, situation 3 adalah di mana dua daya tersebut pada arah berbeza. Ini kita boleh sebut berbeza. Berbeza. Bagaimana berbeza dia? It is perpendicular to each other. Okay, di mana dua daya tersebut, tengok sini, objeknya yang bertitik hitam, this is the object or the point, and it have two forces, 6 Newton ke atas dan 8 Newton to the right, which is perpendicular to each other, 90 darjah antara satu sama lain. So 6 Newton dengan 8 Newton, 90 darjah antara satu sama lain. Macam mana kita nak cari nilai resultant force-nya? Okay, kita follow dulu apa yang tertulis dekat sini. Okay, so first awak kena complete the diagram with sides representing the two forces that are perpendicular to each other. Okay, macam mana nak complete the diagram? Awak kena buat satu garisan putus-putus. Nampak ni? Ni garisan putus-putus yang warna biru. Okay, garisan putus-putus untuk 6 Newton dan juga 8 Newton. Okay, so awak akan dapat satu segi 4 tepat. Okay, satu segi 4 tepat. Ingat buat garisan putus-putus. Alright, draw the diagonal of the rectangle. Okay, rectangle yang awak dah dapat ni, draw the diagonal that represent the resultant force. So awak akan buat suatu garisan diagonal daripada objek ni, yang saya tulis ni, daripada objek sampailah kepada titik rectangle, membahagi rectangle kepada dua, dan ini dikenali sebagai the resultant force. Okey, inilah arah dayanya. Katalah awak ada satu objek yang ditarik ke atas dan juga ke kanan, mesti objek itu akan bergerak ke arah garisan resultant force yang berwarna oranye ni. Ada macam ni kan, ada dua daya. Okey, maka objek mesti bergerak somewhere
in between the two forces. Somewhere in between the two forces. Pada arah ni lah directionnya, pada arah ni. Okay. Dan yang ketiga, calculate the length of the diagonal using Pythagoras theorem. Okay. Awak akan kira nilai resultant force kali ini dalam situasi ketiga menggunakan teori atau teori Pythagoras. Pythagoras theorem. Kejap lagi kita explain ataupun kita ulang kaji apa itu Pythagoras theorem. Yang keempat, calculate the angle between the diagonal and the one of the sides of the rectangle. So awak akan ambil direction pada suatu sudut di sini. Okay, inilah directionnya. So in this time around, awak akan bagi direction dalam bentuk sudut. Okay, dalam bentuk sudut. Dalam situation pertama dan kedua, awak bagi direction dalam bentuk ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Kali ini kita akan bagi dia dalam bentuk sudut. So without further ado, tengok contoh dia. Okay, 6 Newton, 8 Newton. Complete dulu, kemudian lukis diagonal. Macam mana nak dapatkan bacaan untuk diagonal ni ataupun nilai? Soalan bagi tahu ataupun arahan tadi bagi tahu guna Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem. Apa tu Pythagoras theorem? Ini dalam matematik dulu awak ada belajar. C square sama dengan A square plus B square. B square. Ni awak ada belajar ni. Ataupun terbalik kan. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. A, B, C ni apa? Ketiga-tiga huruf ni, A, B, C ni adalah the side. Okay, panjang sisi. Panjang sisi. Yang mana satu? A, B dengan C adalah panjang sisi. Tetapi C adalah panjang sisi yang paling panjang. Atau dipanggil sebagai hypotenuse. Hypotenuse, sisi paling panjang. So dalam segitiga ni, F 6 dengan 8. Just by looking, dengan tengok saja, awak boleh kenal pasti mana sisi paling panjang. Jawapannya adalah F. Yang diagonal ni yang paling panjang. Okay, diagonal ni yang paling panjang. So F ni mewakili nilai C. Okay, A dengan B kita boleh ubah-ubah lah. A kita nak letak 6 pun boleh, ataupun 6 ni kita nak letak jadi B pun boleh. Saya tahu awak dah mahir dalam matematik, insyaAllah. Okay, so nak cari sisi paling panjang F ataupun F square sama dengan 6 square tambah 8 square. Kalau nak buat macam ni lah. Okay, so awak nak hilangkan this square, you are going to square root both side. Okay, ni matematik dia lah yang saya belajar. Awak akan square root both side. So square dengan square root dia akan cancel out each other. Tinggallah F sahaja. Sama dengan punca kuasa 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Tekanlah kalkulator awak. F sama dengan 6 kuasa 2. Okay, kita tekan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Hit sama dengan, awak akan dapat 100. Dan awak square rootkan answer, dapatlah 10 Newton. Okay, so 10 Newton adalah suatu daya paduan yang mewakili garisan diagonal ni. Okay, jawapan awak belum lengkap sebab belum ada direction. Macam mana nak cari direction? Kali ini awak akan cari angle. Dan angle itu mewakili directionnya. Okay, macam mana nak cari angle pula? Yang ni pun dalam matematik juga awak ada belajar. Okay, awak ada segitiga dan awak nak cari satu sudut theta. Okay, yang mana awak dah tahu pun sisi-sisinya 6, 8, 10. Macam mana cikgu matematik awak ajar? Macam mana nak cari sudut theta? Jawapannya, gunalah sin, cosine atau tangent. Mana-mana daripada tiga ni mampu menyelesaikan soalan ni, mampu beri awak jawapan di angle. Contoh awak nak guna soalan ni guna tangent. Macam mana nak guna tangent? Tangent atau tan theta, tangent kepada theta adalah opposite bahagi dengan adjacent.
bertentangan bahagi dengan bersebelahan. So 6 bahagi 8. Kalau nak guna cos pun boleh. Kalau nak guna cos theta, maka awak cos apa? Cos sebelah dengan hypotenuse. Okey, sebelah dengan hypotenuse. Awak akan dapat jawapan sama juga. So macam mana nak selesai? 6 bahagi 8. 6 bahagi 8. Okey, awak akan dapat 0.75. Untuk dapatkan theta, awak akan tekan shift tangent. Maka kalkulator awak akan tulis macam ni. Okey, shift tangent. Dia akan keluar tan kuasa negatif 1. Okey. Lepas tu answer. Menandakan awak nak shift tangent kepada jawapan 0.75 dan jawapan akhir awak akan dapat 36.869. So 869 bundakan jadi 9 darjah. So your answer will be force 10 Newton in the direction of theta sama dengan 36.9 darjah. Okay. So yang ni panjang sikit, sebab tu saya buat dalam bahagian 2. Panjang sikit. Okay. Awak boleh pause video ni pada bila-bila masa untuk awak rujuk semula macam mana nak guna Pythagoras theorem, dan juga macam mana awak nak selesaikan soalan yang melibatkan sudut, tangent, cos dengan juga sin. Okay. Dah habis awak pause, awak rasa macam awak dah strong, baru awak play balik video, sebab seterusnya kita akan buat suatu contoh. Okay. Siapa yang belum mahir, pause dulu, tengok balik, lepas tu sambung video. Okay. So kalau dah mahir, kita cuba selesaikan soalan ni. So, soalan 5 Newton ke atas, 12 Newton ke kanan pada arah 90 darjah antara satu sama lain, perpendicular. Okay. So macam mana nak buat? Jawapannya apa? Mula-mula kita complete the diagram dulu. Rectangle, kita buat rectangle macam tu. Lepas tu sambung. Okay. Kemudian draw a diagonal line represent the resultant force. Inilah resultant force-nya. Boleh. Okay, there is the resultant force. So awak akan lukis semula gambar rajah ni like so. So awak lukis the resultant force macam ni. Tu daya ke bawah dia 12 Newton. Sini 12 Newton. Dan daya ke atasnya, kita nak buat dia jadi segitiga. Senang sikit nak nampak. Daya ke atas dia adalah 5 Newton. Okay, so this is the angle theta, the direction dekat sini. Okay, dapat segitiga ni, barulah awak guna Pythagoras theorem. Okay, F sekali lagi adalah sisi paling panjang. Sisi paling panjang dipanggil hypotenuse. So untuk dapatkan F adalah the square root. Ni saya ringkaskan sikit ya. Square root of the square of the sides. So 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okay, kemudian punca kuasakan. Okay, berapa? Cuba tengok jawapan berapa. Okay, kita buat 12 tekan kuasa 2 tambah 5 tekan kuasa 2 tekan sama dengan, akan dapat 169. Betul ya? 169 punca kuasa. Kita belum tekan lagi. Okay, so tekan punca kuasa 2 dekat sini ya. Punca kuasa 2. Answer. Tekan answer kat bawah. Tekan sama dengan kat bawah. Dapat apa? Punca kuasa 2 kepada 169 adalah 13 Newton. So itulah nilai resultant force-nya, 13 Newton. Saya tahu ada di antara awak ni yang dah hafal pun. Kalau 12, 5, 13. Kan ada few sites yang awak dah hafal. Kenapa Zahir? Kenapa? Ambil tisu tu. Alright. Next part adalah mencari sudut. Macam mana nak cari sudut? Okay, awak dah ada dua bahagian, 5 Newton dengan 12 Newton. Awak boleh guna tangent.
Okey, guna tangent theta sama dengan setentang 5 bahagi dengan sebelah 12. Okey. So awak tekan shift tangent 5/12. Akan keluar macam ni ya. 5/12. Boleh juga buat macam ni ha. Okey. Masih lagi awak akan dapat sudutnya. Berapakah sudutnya? Sekejap kita kira 5 bahagi 12. Okey, 0.416666. Tekan shift, tekan tangent, tekan answer, tekan sama dengan. Okey, akan dapat 22.6. 22.6 darjah. So gabungkan dua-dua jawapan awak. Okey, daya paduan yang bertindak ke atas titik ini adalah 13 Newton pada arah 22.6 darjah. Okey. So that's it untuk situasi ketiga. Situasi ketiga adalah apabila daya yang bertindak pada suatu titik itu adalah 90 darjah antara suatu sama lain. Boleh ya, kalau tak boleh pause dulu, tengoklah ulang-ulang kali, ataupun boleh komen dekat bawah, ataupun boleh DM saya dekat IG, untuk saya cuba explain dekat awak. Alright. Situasi yang seterusnya dan yang terakhir adalah situasi keempat. Macam mana situasi keempat ni? The two forces acting on an object in directions that are not perpendicular. Ada dua daya pada arah berbeza tetapi tidak 90 darjah antara satu sama lain. Tadi 90 darjah, ini 90 darjah. Okay, now kita pergi ke situasi terakhir, iaitu situasi bila daya tidak perpendicular. Maksudnya ada sudut lain lah selain 90 darjah. Kalau awak rujuk dekat buku teks, ada dua cara. Cara pertama, saya tak ingat dia panggil apa, saya tak ingat. Ni saya akan pergi ke method kedua. Okay, awak tengok kolom dalam buku teks awak tu, kolom sebelah kiri ada nama lain dia. Saya nak pergi ke kolom yang kedua terus. Okay, kolom untuk parallelogram. Okay, kita panggil dia parallelogram. Asal perkataan ni adalah daripada perkataan parallel. Apa maksud parallel? Parallel bermaksud selari. Yang macam ni, ada satu daya, kita boleh buat satu daya lain yang selari dengannya macam ni, pada angle yang sama. Selari maksudnya satu garisan lain yang mempunyai sudut yang sama. Okey, macam mana nak buat ni? Kita tengok contoh. Force 1 ke kanan mendatar secara horizontal. Okey, force yang kedua adalah pada sudut alpha daripada force 1. Dia terbuka macam ni, ada satu sudut di tengah yang bukan 90 darjah, tak sama dengan 90 darjah. So kita nak selesaikan guna parallelogram. Kejap. Okey, macam mana nak selesaikan? Choose a suitable scale to draw line that represent the magnitude of force. Itu yang pertama. Okey, kita kena pilih suatu skala. Okay, macam mana nak pilih skala? Kejap lagi saya tunjuk contoh dia. Pilih suatu skala untuk kita lukis. Parallelogram ni, saya beritahu awal awak memerlukan pensel, pembaris dan jangka lukis. Tahu jangka lukis kan? So 3 ni. Kenapa perlu 3-3 ni? Sebab awak mesti melukis dengan skala sebenar. Saya ulang sekali lagi. Parallelogram, awak mesti lukis dengan skala sebenar. Apa maksud dia? Lukisan sebenar. Maksudnya awak kena buat satu garisan yang betul-betul menggambarkan force tu. Kalau awak pilih scale, let's say saya bagi contoh. 1 cm nisbahkan kepada 1 Newton. Okay, let's say yang ni scale yang awak pilih. Ni cara awak menulis skala. 1 cm nisbah 1 Newton. Bermaksud, kalau daya yang diberi dalam soalan adalah 10 Newton. Daya yang diberi dalam soalan adalah 10 Newton. Berapakah panjang garisan daya yang perlu awak lukis? Jawapannya adalah 10 cm. Sebab awak pilih 1 cm sama dengan 1 Newton, garisan awak mestilah 10 cm.
Itu dimaksudkan dengan lukisan pada skala sebenar. Kenapa nak lukis skala sebenar? Sebab nanti awak akan cari resultant force dia menggunakan skala yang awak tetapkan tadi. Okay. Banyak benda kan, saya cakap banyak benda. Kalau saya tak tunjuk pun awak tak nampak. So kita relax, slow-slow, awak ikut je apa yang saya tunjuk ni. Okay. So yang pertama, pilih skala. Saya dah bagi contoh dah. Ni contoh dia. Okay. Kedua, by using ruler. Tadi saya kata kena ada pembaris. And protector, kena ada jangka sudut. Kalau awak ada jangka lukis pun tak apa. Jangka sudut tujuannya untuk awak menetapkan sudut yang diberitahu tadi. Sebab awak nak lukis skala sebenar. Okay, draw the forces F1 and F2 from a point to form two adjacent sides of parallelogram. Parallelogram ni ada 4 sisi. So 2 daripadanya awak akan lukis untuk bahagian yang pertama. Untuk yang kali pertama, kita buat sudut dia. Katalah sudut dia 60, awak kena letak protector tu tengok sudut 60 tanda. Kemudian buat force 1 dan juga force 2. Lengkapkan macam ni, dapatkan macam ni. Okay, so bila dah selesai bahagian kedua, tengok bahagian ketiga. Macam mana kita nak completekan parallelogram? With the aid of the pair of compasses, complete the parallelogram. Okay, contohlah force 1 ni. Tengok saya pergi dekat force 1 dulu. Force 1 diberi dalam soalan 3 Newton. Ni contoh Kejap lagi kita tengok yang sebenarnya. 3 Newton. Force 1 dia bagi 3 Newton. Bermaksud awak nak lukis force 1 ni berapa panjang dia? Jawapan dia 3 cm. Boleh? Kalau awak pilih skala ni lah. 1 cm, 1 Newton. So kalau 3 Newton, 3 cm. So awak buka jangka lukis awak ataupun pakai pembaris, lukislah garisan atau satu garisan 3 cm panjangnya. Okay. Faham ke tak ni? Okay, 3 cm. So angkat jangka lukis awak tu. Okay, bahagian tajamnya letak di sini. Ni di sini. Bahagian tajamnya letak di sini. Okay, dah kalau awak dah buat F2 dah lah. Okay, awak tetapkan sudut dia, awak dah buat force 2. Bahagian tajam tak sini, bahagian pensel, yang ada pensel tu, awak ukur balik 3 cm betul-betul dan tanda di sini. Awak akan dapat tanda di sini. Boleh? Sini, bukan. Boleh tak saya padam ke sini? Okay, boleh padam. Awak akan menanda, macam awak buat matematik juga, awak akan tanda di sini. Okay. Okay, tanda dulu. Kemudian force 2, katalah force 2 ni 2 Newton. Soalan bagi 2 Newton. So panjang force 2 berapa? 2 cm. Betul? 2 cm. So mengekalkan 2 cm pada jangka lukis awak tu, letak mata tajamnya di sini dan tanda sekali lagi di atas supaya awak dapat persilangan dekat sini. Saya tahu awak pernah buat ni, dekat luar form pun pernah buat. Awak nak buat, contoh yang awak pernah buat adalah mencari garisan yang membahagi sama panjang. Kan? Yang membahagi sama panjang. Awak pernah buat ni. Sekejap ya. Macam ni, satu garisan dalam matematik kan. A, B. Awak nak cari satu garisan yang boleh membahagi garisan AB sama panjang. Awak buat apa? Awak ada buat satu bukaan. Lepas tu awak tanda sini, tanda bawah. Lepas tu awak letak sini, tanda bawah, tanda atas. Betul? Yang ni yang awak kena buat dekat sini. Okay, satu sajalah. Lepas tu awak garis macam ni kan. Awak dapat satu garisan yang membahagi sama panjang. Okay, sama. Yang saya maksudkan ni adalah cara buat tu lah. Bahagian tajam dengan bahagian pensel tu. Harapnya awak faham lah. Saya nak tunjuk jangka lukis kat sini pun tak ada kan, secara virtual saya tak ada pula jangka lukis tu. Okay. Alright, dah tanda tu dapat intersection, maka garislah, completekan dengan buat garisan biru ni. Dapatlah parallelogram awak. Satu petak yang berbentuk parallel. Okay, side-side-nya parallel. Atas dengan bawah ni parallel, kiri dengan kanan juga parallel. Okay, selesai. Okay, selesai untuk lukisan. Macam mana nak cari nilai F ni? Nilai F ni akan dicari dengan mengukur. Mengukur. Apa maksud mengukur? Measure.
So, sekali lagi gunakan pembaris dan ukur panjang F. Letak pembaris awak kat situ, ukur panjang F. Awak dah garis dah, ukur panjang F. Betul-betul. Okay. Kemudian tukarkan jawapan awak tu ke dalam unit Newton menggunakan skala yang awak sudah tetapkan tadi. Okay. Oh, panjang ni. Panjang betul ni. Okay. Last. Dah dapat jawapan, katalah 7 Newton. Katalah jawapan awak dah tukar jadi 7 Newton. Awak kena include the direction. Macam mana nak include direction? Kiralah sudutnya menggunakan protractor. Boleh? Right, kita tengok soalan ni. Kita cuba buat. Pertama kita buat apa? Kita tengok soalan dulu. Ada dua daya, 10 Newton, 8 Newton bertindak pada suatu titik. Okay, ada dua daya bertindak pada satu titik, dan kedua-dua daya tersebut adalah 60 darjah antara satu sama lain. Awak nak buat 10 kat bawah ke, 8 kat atas ke, 8 kat bawah, 10 kat atas ke, terpulang. Okay, so apa perlu awak buat? Awak kena pilih skala. Pilih skala dulu. Okay, yang ni awak boleh buat atas paper guna skala sebenar. Okay, guna skala sebenar. Kalau 10 Newton, bolehlah awak ambil skalanya dalam 1 cm 1 Newton. Sebab apa? 10 cm taklah panjang sangat. Kalau soalan bagi 20 Newton, takkan awak nak pakai 1 cm 1 Newton. 20 cm boleh jadi lebih atau keluar daripada kertas jawapan. So awak boleh pilih 2 cm 1 Newton. Okay, maka awak akan buat satu garisan yang lebih pendek. So, choose your scale wisely. Pilihlah skala awak dengan dengan cermat lah, dengan berhati-hati. Boleh? Ni saya pilih 1 cm 1 Newton. Saya akan buat lukisan dua daripada side parallelogram. Saya nak 10 saya dekat bawah. So 10 Newton maksudnya saya buat satu garisan 10 cm macam ni. Katalah ni 10 cm. Saya dah ukur dah 10 cm. Sebab apa 10? Kalau awak tertanya-tanya lagi sebab apa 10? Sebab saya sedang melukis 10 Newton. Daya 10 Newton menggunakan skala 1 cm 1 Newton. Boleh? Okay, kemudian 8 Newton. Saya nak buat 8 Newton ke atas. Kenapa ke atas? Sebab saya punya sudut saya nak buat kat sini. Okay, 60 darjah. So kalau 8 Newton maksudnya berapa cm saya kena lukis ni? Depannya 8 cm. Okay, dan saya bukan lukis saja pada angle ni. Saya perlu ukur dulu sudut ni supaya sudutnya menjadi 60 darjah. So the proper way is letak protractor awak dekat garisan 10 cm ni. Tengok 60 darjah kat mana, tanda di luar. Lepas tu baru buat satu garisan panjangnya 8 cm. Kalau terlebih, padam. Kalau terpendek, panjangkan. Okay, so saya dah selesaikan step nombor 2, yang mana saya dah buat daya pertama, daya kedua dan juga angle. Okay, so I have the first two sides of the parallelogram. First two sides. Okay, now apa perlu saya tambah lagi? Saya akan lengkapkan parallelogram saya. Saya ambil balik yang 8 cm tadi ni, yang saya baru buat ni. Saya letak tajamnya di sini. Okay, tengok betul-betul. Letak tajam di sini. Saya tanda Zas ke situ. Okay, kemudian saya buka balik saya punya jangka lukis kepada 10 cm. Saya letak tajam di sini. Tengok, tajam di sini. Saya tanda Zas. Macam tu. Okay, dapatlah suatu titik persilangan. Dan saya completekan. Kejap, saya ambil colour lain. Saya completekan parallelogram saya macam ni. Kat sini satu. Garis pergi dekat sini satu. Okay, dapatlah parallelogram saya. Lengkaplah parallelogram saya. Okay, kemudian saya nak represent my resultant force. Ambil pembaris. Sambungkan titik mula dengan titik akhir. Titik paling kiri dengan titik paling kanan. Guna pembaris. Saya ulang. Guna pembaris. Jangan pergi buat freehand pula. Jangan pergi buat freehand macam saya. Tak apalah. Okay, saya nak tunjuk saja. Okay, garis sampai hujung. Lurus. Tandakan dua kepala anak panah merujuk kepada resultant force. Macam tu.
Okay. Dan sudut theta saya berada di sini. Boleh? Macam mana nak cari sudut theta ni? Measure. Letak protractor awak, ukur saja. Jangan pergi buat teorem Pythagoras pula. Sebab ini bukan segitiga bersudut tegak. Awak tak boleh guna sin, cos, tangent. Okay, ukur dia. Okay, yang tu senanglah ukur. F ni macam mana? Ambil pembaris, letak pada garisan purple ni. Tengok panjangnya berapa. Contoh, kalau saya letak atas pembaris tu, saya dapat panjangnya dalam 14 cm. Okay, panjang F tu adalah 14 cm. Adakah jawapan saya akan jadi 14 cm? Jawapannya saya mesti rujuk semula kepada skala yang saya pakai. Kalau 1 cm 1 Newton, 14 cm berapa Newton? Jawapannya 14 Newton. Okay, dapatlah resultant force dia 14 Newton. Dan directionnya adalah, let's say theta-nya saya ukur mesti lebih kecil pada 60 lah. Let's say dalam 25 darjah. So jawapan awak akan jadi, the resultant force is 15 Newton at an angle of 25 degree. Boleh. So inilah dia 4 situasi yang perlu awak mahir untuk awak menjawab soalan-soalan berkaitan resultant force. Okay. Sampai di sini saja untuk bahagian kedua. Jumpa lagi dalam bahagian 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.